Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita teruskan ya, matematik tingkat 4 masih lagi bab 8. Di bawah tajuk sukatan serakan. Data tak terkumpul. Okey, kita teruskan. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah pelajar dapat menentukan julat antara kuartil sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Okey, kita tengok yang pertama dulu, julat. Okey, Julat bagi suatu set data tak terkumpul ialah beza antara cerapan terbesar, nilai cerapan yang terbesar ataupun nilai data yang terbesar dan nilai cerapan yang terkecil. Okey, iaitu nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan yang terkecil. Untuk detail lagi, untuk lagi faham, kita tengok contoh. Tengok contoh 3 muka surat 219 buku teks. Okey, diberi set data. Okey, set data ini, tentukan julat bagi set data ini. Okey, yang pertama sekali senang sahaja. Kita tentukan dan kita cari nilai yang paling kecil di sini. Okey, daripada nilai yang ni, nilai yang paling kecil. Okey, nilai yang paling kecil adalah 14. Dan kita cari pula nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar adalah 40. Jadi kita sudah dapat nilai yang kecil dan nilai yang besar. Untuk dapatkan julat, senang saja. Yang besar tolak yang kecil, iaitu 40 tolak 14, dapatlah 26. Itu sahaja. Okey, contoh seterusnya. Tengok buku teks ya, muka surat 219. Sama juga, dia suruh kamu cari julat, tetapi dia bagi soalan dalam bentuk jadual. Okey, bagi soalan seperti ini, pertama sekali, kita tahu ya, kita tahu data kita untuk cari julat nilai yang terkecil tolak dengan nilai yang terbesar. Okey, daripada data ni jangan kamu tengok bilangan murid. Bilangan murid ini adalah kekerapan. Kita mau tengok cerapan. Jadi kita tengok skor ni. Jadi nilai yang terkecil adalah 2 dan yang terbesar adalah 8. Jadi julat dia macam mana? Julat tolaklah. Yang besar tolak dengan yang kecil, iaitu 8 tolak dengan 2. Dapatlah 6. Okey, seterusnya kita tengok julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil pula maksud dia adalah julat antara kuartil maksud dia adalah kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Apa itu kuartil ketiga? Apa itu kuartil pertama? Nanti kita tengok sekejap lagi ya. Okey, seterusnya macam mana kita mau menentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga? Kuart ni sebenarnya dia daripada jumlah data itu dia per 4. Kalau kuartil ketiga maksudnya jumlah data kuartil ketiga maksudnya daripada jumlah data tu kita bahagi kepada 4 dan 3 bahagian yang di depan itu adalah kuartil ketiga. Untuk lagi jelas nanti kita tengok. Untuk kita tentukan kuartil ketiga, kuartil pertama ni daripada set data kita mesti susun. Susun ikut tertib menaik. Kalau kamu tidak susun kamu tak boleh. Mesti susun dulu tertib menaik. Kemudian tentukan median. Kamu kena tentukan dulu. Median ni adalah tengah-tengah data. Kamu kena tentukan dulu yang mana di tengah dia. Nilai apa yang di tengah. Daripada yang di tengah tu barulah kita boleh tengok. Barulah kita boleh tentukan mana kuartil pertama dan kuartil ketiga. Okey, bahagikan set data kepada 2 bahagian. Sebelum median. Sebelum tengah-tengah dan selepas median. Okey, seterusnya Q1 data yang berada di tengah-tengah bahagian data sebelum median. Jika tidak faham nanti kejap lagi kita tengok contoh. Okey, dan Q ketiga adalah data yang berada kedudukan di tengah-tengah bahagian data selepas median. Okey, jika tidak faham tak apa. Jika bilangan data ganjil, median, Q1 dan Q3 dapat terus dikenal-pasti daripada susunan data. Okey, yang ni pun tidak faham nanti kejap lagi. Kita tengok saja. Jika bilangan data genap, nilai median Q1 dan kuartil 1 dan kuartil 3 dapat diperolehi dengan mencari nilai purata. Macam mana mau cari purata? Kejap lagi kita tengok ya. Okey, dan seterusnya bila kita sudah tentukan yang mana kuartil pertama dan yang mana kuartil ketiga, kita boleh terus cari julat antara kuartil, iaitu kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Okey, kita tengok contoh.
Okey, contoh 5 dalam buku teks kamu, muka surat 220. Okey, tentukan julat antara kuartil bagi set data berikut. Okey, soalan A. Okey, daripada data ini sudah kita tengok 4, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 22 dan 23. Daripada set data ini, kita tengok turut nombor-nombor ini sudah mengikut turutan menaik. Jadi bila sudah mengikut turutan menaik, tak perlulah sudah kita ubah. Tetapi jika kita tengok data ini, ada yang menaik, ada turun, ada besar, ada kecil, ada besar, kecil. Kalau ada besar, kecil, kamu kena susun ikut turutan. Tetapi soalan yang diberi dalam contoh 5 ini sekarang sudah dalam tertib menaik. Jadi teruslah kita boleh guna data ini. Okey, daripada data ini, kita tentukan dulu median. Macam mana mau tentukan median? Kiralah ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, ada 11 data. Bermaksud, okey, 5 di kanan dan 5 di kiri. Okey, 5 data di kanan dan 5 di kiri. Ada 5 kan? 10. Okey. Jadi dapatlah yang di tengah-tengah ni. Jadi data yang di tengah-tengah ini adalah 13. 13 ini apa? 13 ini adalah median. Ingat ya? 5 di sini, 5 nombor di sebelah kiri dan 5 nombor di sebelah kanan. Dia mesti sama. Dapatlah tengah-tengah dia. Jadi sudah kita dapat median di sini. Jadi daripada nombor ini pula, 4, 4, 6, 8, 10, kita cari pula yang mana yang di tengah-tengah dia. Okey, jadi kita dapat di sini yang di tengah adalah nombor 6. Jadi nombor 6 ini adalah kuartil yang pertama. Okey, daripada yang di belakang pula ni. Yang di belakang ni pula. 15, 16, 20, 22 dengan 23. Kita cari pula yang di tengah-tengah dia. Yang di tengah-tengah dia adalah 20, 20. Jadi sudah dapatlah. Kuartil 1, 6. Kuartil 3, 20. Jadi julat antara kuartil adalah 20 tolak dengan 6. Dapatlah nilai dia adalah 14. Okey, seterusnya kita tengok contoh B. Dalam contoh B, buku teks kamu juga ya, kita perhatikan di sini nombor ini juga sudah tersusun mengikut tertib menaik sudah. Jadi terus kita boleh guna daripada data ini kita cari nilai median. Di manakah median? Okey, jika kita perhatikan di sini kita ada berapa data ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 data. Jadi kita boleh terus tentukanlah median di sini. Maknanya ada 4 data di kiri, ada 4 lagi data ke kanan. Okey, jadi sudah kita dapat di sini 4 di kiri ni, kita cari pula di tengah-tengah dia. Mana tengah-tengah dia? Okey, tengah-tengah dia berada di sini. Berada di antara 14 ni. Sama juga dengan di sebelah kanan kita. Di mana tengah-tengah dia? Okey, tengah-tengah dia di sini. Okey. Jadi macam mana kita mau cari nilai kuartil 1? Kuartil 1 tambahlah ya, yang berdekatan dengan dia ni. Yang bersebelahan dengan dia ni. Yang bersebelahan, nombor yang bersebelahan dengan dia adalah 14. Jadi kita tambah 14 tambah dengan 14 bahagi 2. Dapatlah 14 juga. Memang dapat sama. Tak apa. Don't worry. Betul lah tu jawapan kamu. Okey, kemudian kita tengok pula kuartil ketiga yang nombor bersebelahan dengan dia adalah 20 dan 21. Tambah saja 21 tambah 20 bahagi 2 kita akan dapat 20.5. Jadi sama juga cara untuk mencari julat antara kuartil. Kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Jadi 20.5 tolak dengan 14 dapatlah 6.5. Okey, seterusnya soalan C. Soalan C ini dalam bentuk point. Jika kita perhatikan juga, soalan C ni dia sudah beri kamu dalam tertib menaik juga. Tak perlulah kamu nak susun ke depan, ke belakang, ke depan. Tak perlu. Sebab apa? Sebab dia sudah dalam bentuk tertib menaik. Sama juga. Okey, daripada data ni kita cari dia punya median. Jika kita perhatikan di sini, kita tiada nilai di tengah-tengah. Maknanya kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Jadi, kita perhatikan di sini, kita dapat median kita di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi, macam mana mau cari median? Nanti dulu. Okey, ni median. Ni kuartil pertama di depan ni.
Antara tengah-tengah juga mesti sama. Ni 2, ni 2 sama juga. Dan kuartil ketiga di sini. Jadi macam mana mau cari kuartil pertama? Carilah macam biasa 2.5 tambah nombor yang bersebelahan. 2.5 tambah 2.5 bahagi 2 dapatlah 2.5. Median nombor bersebelahan dia 2.6 tambah dengan 2.8 bahagi 2 dapat 2.7. Dan kuartil ketiga tambah 2.9 tambah 3.0 bahagi 2 dapat 2.95. Okey, jadi jumlah antara kuartil dia tolaklah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi 2.95 tolak dengan 2.5 kamu akan dapat 0.45. Okey, yang ini kalau dia bagi dalam bentuk data berselerak lah. Tetapi, okey, jika data dia bagi kamu dalam bentuk jadual seperti ini. Dia bagi kamu dalam bentuk jadual seperti ini. Macam mana kita mau tentukan kuartil ketiga dan kuartil pertama? Okey, pertama sekali kita kena bilang dulu. Kita kena bilang bilangan murid ni. Bilangan murid ini merujuk kepada kekerapan. Sebelum kita tahu skor kita berapa ni, kamu kena kira dulu kekerapan berapa. Ada berapa kekerapan dia. Jadi kita kena cari kekerapan longgokan. Okey, tambah ni. Okey, macam mana dapat ni? Bilangan murid ni. Tengok bilangan murid sahaja. Bilangan murid ni. Tengok yang di sini. Yang atas jangan tengok. Tengok yang di bawah ni sahaja. Yang mana untuk cari kita punya kekerapan longgokan, tambah sahaja. 3 lah turun. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 8, 22. 22 tambah 12 dapat 34. 34 tambah 7 dapat 41. 41 tambah 3 dapatlah 44. Ni maksudnya ada 4. Data ini dia merujuk kepada 44 orang pelajar. Berapa orang murid dia? Murid dia bilangan yang dicerap adalah 44 orang pelajar. Data dia ni merujuk kepada 44 orang pelajar. Apa maksud 3 ni? Maksud ketiga ni adalah pelajar yang pertama sampai pelajar ketiga. Maknanya cerapan yang pertama sampai cerapan yang ketiga. C4, C8 ni apa? Ni tambah 5 lah ni. Daripada sini sampai 3 kan? Ni selepas 3, 4. 4 sampai apa? 4 sampai 8. Cerapan ke-4 sampai cerapan ke-8. Lepas 8, 9. 9 sampai berapa? 9 sampai 14. Cerapan ke-9 sampai cerapan ke-14. Yang ni selepas 14, 15. Selepas 22, 23. 15 tambah dengan 22 dapatlah ni. Okey, yang ni cerapan 15 ke cerapan 22, cerapan 23 ke cerapan 34, cerapan ke 35 sehingga cerapan ke 41 dan cerapan 42 ke cerapan 44. Jadi macam mana kita mau tentukan kita punya kuartil 1? Okey, kuartil 1 cara dia adalah sudah cikgu bagi tahu tadi, dia sebenarnya adalah jumlah data per dengan 4. Jadi kalau kuartil pertama dia adalah 1/4. 1/4 jumlah data kita, jumlah pelajar ni semua bilangan murid kita ada berapa? 44. Jadi 1/4 darab dengan 44 kita akan dapat 11. Bukan jawapan dia 11 Bukan jawapan dia 11. Kita tengok, kita rujuk. Cerapan ke-11 di mana? Jika kita perhatikan di sini, cerapan ke-11 dia berada di sini. Antara cerapan ke-9 sampai ke cerapan 14 berada di sini. Jadi, bila berada di sini, bukan jawapan dia 14. Bukan jawapan ni. Ini merujuk kepada bilangan pelajar ni. Kita tidak mau yang ni. Kita tidak mau. Kita mau yang ni. Di atas ni. Kita mau skor. Jadi, nilai kuartil pertama adalah 4. Dia merujuk kepada skor ni. Merujuk kepada skor. Okey, seterusnya kita tengok kuartil ketiga. Kuartil ketiga sama juga. Dia per 4. Kalau kuartil ketiga maksudnya 3/4. Jadi 3/4 jumlah data kita adalah 44. Jadi 3/4 darab dengan 44 kita akan dapat 33. Okey, di mana cerapan ke 33? Ni bukan jawapan Ni bukan jawapan. Ini merujuk cerapan ke. Okey, cerapan ke-33 berada di sini.
berada di antara 22 sampai 34. 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Okey, dia berada di sini. Okey, jawapan kita yang mana? Jawapan kita ini. Jawapan kita adalah, jadi nilai bagi kuartil ketiga adalah 6. Bukan 12. 12 ni merujuk kepada bilangan pelajar. Bukannya julat. Bukannya nilai. Okey. Sama juga dengan median. Median dia adalah tengah-tengah. Jadi, daripada ni kita tengok 2/4. Kenapa 2? Sebab dia berada di tengah-tengah kan. Sebenarnya 1/2 saja. Okey, jadi kita mau dalam bentuk kuartil, kita buatlah 2/4. 2/4 darab 44, kita dapat 22. Jadi, data ke-22 di mana? Okey, di sini. Dalam cerapan ke-15 sampai ke cerapan 22. Jadi, nilai median kita adalah 5. Ni 5 di sini. Okey, jadi jumlah antara kuartil sama juga. Kuartil pertama tolak dengan kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Maksudnya 6 tolak 4. Jadi jawapannya adalah 2. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Cikgu harap kamu dapat fahamlah. Beza di antara julat dan julat di antara kuartil. Okey? Itu sahaja. Sekian, terima kasih.